Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, warga CLS. Pagi ni kita ada sesi GST Series 8 2021. Tajuk program kita hari ni adalah taklimat penggunaan workspace UTHM. Bersama kita hari ini ialah Cik Azizah binti Nasri. Okay, saya bacakan sedikit inilah biografinya. Taklah banyak sangat biografi yang ada. Cik Azizah binti Nasri merupakan Ketua Jabatan Perancangan Strategik di Pejabat Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko UTHM. So beliau bertanggungjawab dalam pengurusan workspace, apa-apa hal berkaitan workspace UTHM. Okay. Dan pagi ni beliau akan menyampaikan taklimat kita. Okay. So masing-masing rasanya boleh bersedia dengan workspace masing-masing. Jadi kita boleh by the end of the taklimat kita dapat menyiapkan workspace kita yang seperti mana yang kita tahu. Kita bermula tahun ini kita harus menggunakan workspace ini secara sepenuhnya. Okay, tanpa membuang masa saya menjemput Cik Azizah untuk menyampaikan taklimat beliau. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Najah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Tim daripada Pusat Pengajian Bahasa. So pagi ni saya bersama dengan saya Kepejahan 14, saya ditemani oleh saya punya staff yang sama terlibat dekat dalam workspace juga iaitu pegawai saya Zahir dan juga Nur Hidayah. Okay, jadi pada pagi ni saya akan kongsikan berkaitan dengan workspace ni. Cuma sebelum saya pergi jauh, saya nak dapat input sedikit sebenarnya. Bila saya check dekat dalam workspace tu, saya tengok you all punya pengisian tu macam dah quite okay lah. Maksud dia dah dimasukkan, cuma ada yang dah diisi, ada yang belum ada isi. Jadi berdasarkan kepada workspace yang telah dikemas kini tu, saya boleh rumuskan yang actually you all sebenarnya dah tahu macam nak guna, macam dah mahir juga, cuma mungkin touch up sikit-sikit lah agaknya yang saya akan bagi supaya lebih khusus kepada macam mana nak kemas kini workspace mengikut tujuan yang pihak PPB perlukan lah Jadi kalau berdasarkan pada Dr. Najah punya intention tadi, lebih kepada pengguna workspace untuk memantau yang prestasi LNPT tu kan. Yang saya rasa yang itu kegunaan dia. Dia lebih kepada yang itu yang saya nampak agihan projek-projek kan yang perlu dimantau oleh betul. Betul Ya betul Cik. Okay, jadi betul. Saya akan pergi ke arah yang macam itulah saya dari segi presentation dia tu, sebab dia agak beza sikit bila kita key in hanya semata-mata untuk kegunaan pejabat. Kalau gunaan pejabat tu macam simple sikit lah. Jadi saya akan kongsikan slide dahulu. Saya akan bagi taklimat berdasarkan kepada slide. Lepas tu saya akan pergi kepada live. Jadi kita boleh sama-sama tengok masa live nanti supaya lebih mudahlah untuk kita. Okay, so saya akan share slide dulu Okay, so saya akan mulakan sesi panduan pengguna ni. Nanti kita akan share dekat dalam link supaya semua boleh access. Masukkan dalam link. Okay, jadi nanti semua boleh access slide ni Okay, jadi saya akan teruskan Okay, jadi
walaupun ni dah biasa, cuma mungkin saya akan secara formalnya terangkan supaya kita lebih jelas bila terma-terma di dalam workspace tu. Jadi apabila kita masuk dekat dalam workspace punya sistem tu, kita memang akan nampak beberapa terma yang untuk membolehkan kita membantu untuk apa kita buat. So once kita log in je, kita akan nampak skrin yang macam ni yang saya tunjuk dalam slide ni. Kita akan nampak skrin ni. So ini panggil dashboard utama. Jadi dekat dashboard tu, dia akan memaparkan yang atas color-color tu adalah senarai untuk individu. Dia workspace ni bukan untuk dia lebih kepada ID user. Jadi maknanya once kita buka, dia menggambarkan kita punya projek dan juga kita punya aktiviti. Okay, jadi yang atas tu, yang color biru, merah semua tu, itu adalah senarai-senarai projek dan juga task yang ada pada kita. Jadi so dashboard tu melambangkan yang itu. So di situ dia ada dua, my project dan juga my task. So my project tu dia level atas, semua senarai projek yang diagihkan oleh koordinator atau leader kepada kita. Jadi dia boleh daripada koordinator direct kepada member ataupun secara berperingkat daripada koordinator dia turunkan kepada monitor, monitor turunkan kepada leader, leader baru sampai kepada member. Step-step tu semua boleh bergantung kepada macam mana yang pihak PTJ selalu nak susunkan dari segi agihan projek, especially bila melibatkan yang NPT tu. Saya rasa dia akan sekurang-kurangnya 2 layer lah. Koordinator ni pihak admin, lepas tu dia akan bagi kepada pihak leader. Leader tu saya rasa di kalangan TD ataupun TD lah ya, ataupun KJ, kemudian baru sampai kepada member. Jadi my task tu detail kerja yang kita kena buat. Setiap member yang dapat tugasan tu, apa yang dia kena buat akan keluar semua sekali dekat dalam my task. Jadi dekat dalam dashboard ni dia ada dua, satu yang my project, satu my task. So my project level atas, dia kena klik lagi satu baru boleh pergi kerja yang dia nak buat, atau dia boleh klik terus ke dekat my task, dia terus pergi ke kerja yang kita buat. Okay. Nanti bila live tu dia nampak terang sikit lah. Okay, so dekat dalam Workspace University ni dia ada hanya admin yang dia boleh nampak my workspace, my objective, my initiative. Yang koordinator dia boleh nampak. Tapi kalau yang melibatkan member, dia tak akan dapat yang dia cuma nampak tapi bila dia klik dia tak ada apalah. Maksud dia macam tu. Yang hitam bawah ni yang hitam bawah tu. Jadi dia ada kat situ tu objektif dan juga inisiatif semua tu. So yang ini tak semua, dia ikon tu ada tetapi hanya yang ada ID yang baru dia klik baru dia dapatlah dia punya isi dalam tu. Kalau tidak diklik dia tak nampak apa-apa. Okay, next. Okay, jadi ini adalah fungsi-fungsi peranan setiap pegawai yang diletakkan di dalam workspace. Jadi kadang-kadang isu utamanya selalunya macam kita agak confused dengan terma-terma ni. Jadi koordinator ni daripada yang akan bagi adalah pihak kami. Pihak PSPR akan createkan koordinator bagi setiap PTJ. So dalam kes Pusat Pengajian Bahasa, koordinator yang kita letakkan adalah dekan, semua timbalan dekan dan PP. Itu adalah koordinator. So koordinator ni macam admin. So dia ada power untuk assignkan siapa di bawah tu. Jadi kalau koordinator tak assign, orang bawah tak boleh nak buat apa-apa. Sebab dia tak akan nampak apa-apa pun dekat dalam sistem tu. So peranan koordinator ni sangat penting untuk dia assign dulu. Jadi dari satu sudut, kita pun dah buatkan dia punya badan-badan tu, maksud dia macam dia punya jabatan dekan, jabatan timbalan dekan, semua kita dah createkan yang asas dan kita dah letakkan dia punya orang dia tu. Tapi kalau kita ada nak tambah, yang boleh create tu koordinator je dulu. So koordinator tu sangat penting untuk dia create tu. Once koordinator dah create, dah assign monitor, baru orang lain tu yang diberi power dia boleh access.
Okay, jadi monitor ni adalah level apa tu yang akan mula melaksanakan tu, sebab koordinator ni biasa dekat peringkat kami yang peringkat paling besar tu. Lepas tu monitor ni macam kat peringkat PTJ. Leader ni paling penting untuk projek. So leader, co-leader ni di dalam projek. So once kita dah assign projek, dia akan keluar leader, co-leader. So peranan leader, co-leader sangat penting untuk assignkan projek. Jadi kalau tadi monitor dia dah assignkan, dia dah masukkan apa ni, contohnya lah dia dah createkan satu projek tetapi tidak diassignkan leader. Jadi dia akan start kat situ. So kalau leader dah diassign juga tapi leader tak assign member, dia akan start kat situ. Jadi kebanyakannya projek dia akan start dekat situ sebab assign member tu tak dibuat. So bila saya tengok banyak juga tadi tu, dia punya projek itu banyak tu tapi tidak ada orang di dalam tu. So bila tak ada orang, so tak, benda tu jadi statik, tak ada siapa yang membuat benda tu lah. Jadi dia mesti diberi power lah untuk melaksanakan. Jadi member yang paling mudah lah, member ni dia hanya akan menerima daripada, sama ada daripada monitor ataupun daripada co-leader. Dia akan dapat daripada situ. So once member, nama dia masuk, baru dia boleh nampak. Dan member ni dia hanya boleh nampak macam yang saya cakap tadi, melalui my project atau melalui my task. Kalau yang status dia coordinator ni, dia boleh nampak apabila dia klik dekat ikon workspace yang my objective, my initiative tu tadi, dia boleh nampak kat situ. Tapi member semua tak boleh. Dia terus dapat dekat detail dia punya project sahaja. Macam tu. Okay, next. Okay, so kita akan, ini kalau saya rasa semua saya tengok dah ni. So macam mana nak masuk workspace semua dah tahu dah. Okay. Okay, semua gunakan TCIS, tak ada masalah. Okay, dia buat masa ni memang Google Chrome sahaja yang bolehnya. Okay, next. Okay. Okay, jadi once kita masuk macam saya maklumkan tadi, untuk setiap staff yang ni tadi, dia akan nampak semua ni. Jadi kalau kita tengok yang kiri hitam tu, kat situ kan ada, itu sebenarnya atas tu sign in, lepas tu dekat situ my task, my project yang nombor 2, lepas tu yang ketiga tu ni. Okay. Jadi yang tu adalah apa tu my project, my task dan juga dia punya ni yang kat situ Okay. Jadi ini adalah paparan once staff buka, memang you all dapat yang ni. Ini my project. Paparan untuk my project. Okay. Okay, cuma saya nak tambah pihak PTM telah pun update sedikit, dia yang kita request tu dia dah tambah baik. So kalau perasan dekat atas sekali tu ada UTM workspace, ya. So sekarang ni dah ada pilihan tahun, dia boleh scroll down. So kalau kita scroll nanti dia ada pilihan tahun bermula tahun 2019 masa kita mula buat workspace ni. Sebelum ni tak ada, dia terus lamsam macam tu je. So sekarang ni dah ada pilihan tahun, tahun mana yang kita nak tengok projek kita tu. Sebab dia workspace yang kita buat ni lebih kepada untuk yang untuk SKTU. SKTU ni kan yearly. Maknanya tahun ni mula 31 Disember kita kena tutup sebab tahun depan dah mula buku baru. This actually sama juga macam LNPT. Walaupun mungkin projek tu bersambung, tetapi sebenarnya daripada contohnya awal tahun sampai ke 31 Disember, prestasi dia dinilai setakat tu je pun. So kalau ada projek tu sambung, dia penilaian baru dah pun sebenarnya. Bukan penilaian daripada mula buat tu sampai disambung projeknya. Actually projeknya sambung tetapi penilaiannya yearly. Jadi berbeza kat situ. Jadi tujuan ada tahun kat situ adalah untuk membolehkan kita mengeluarkan nanti report yearly untuk tujuan penilaian prestasi projek dan juga penilaian prestasi untuk staff. Itu tujuan dia. Jadi sebab sebelum ni ada pertanyaan, macam mana dengan projek tu kalau sambung? So projek tu tak ada masalah sambung, tetapi maksud dia kena key in yang baru ataupun kalau dia nak kalau dia nak teruskan panjangkan tempoh
boleh juga, tapi nanti dia kena tengok projek dia tu daripada year dia key in. Bukannya yang dia contohnya untuk tahun 2022 dia dah key in projek tu pada tahun 2021. Jadi kena tengok pada tahun 2021. Tapi dia still boleh add tarikh lah dekat 2021, dia still boleh add tarikh untuk projek yang dia nak sambung tu lah. Cuma masalah dari segi reporting kalau nak buat macam tu. Jadi sebab report nanti dia keluar tahun sebelumnya lah, bukan current year. Macam tu. So itu adalah tambahan baru yang pihak PTM dah masukkan. Next. Okey, yang ini kita sediakan catat alih. So maksud dia kalau untuk yang baru nak buat ataupun ni mudahlah macam mana nak masukkan tu kita dah letakkan daripada step pertama untuk sampai step akhir. Ini untuk yang berfungsi sebagai koordinator. So koordinator ni macam saya cakap tadi, kita letakkan dekan, TD dan PP. Dan dekat peringkat second layer, contohnya dekat peringkat bila kita dah createkan yang main tu, lepas tu ada TD. So dekat TD tu pun dia akan kita letakkan sebagai koordinator. Jadi di bawah TD contohnya dia ada projek. Projek tu KJ punya. So KJ tu adalah koordinator untuk projek tu. Maksud dia macam tu. So next. So yang ini pula adalah catat alih untuk user. Okay. So untuk user macam saya maklumkan tadi, dia akan nampak apa yang dia di-assign sahaja. Jadi dia ada dua pilihan, macam kalau mula-mula dibuka skrin tu yang ditunjukkan tu adalah skrin My Project. So kalau dia nak tengok melalui My Project, maknanya dia boleh tengok My Project, lepas tu dia akan nampak detail My Task. Kalau dia nak terus klik yang sebelah kiri tadi tu, dia nak terus klik My Task, dia pun boleh terus klik My Task. Jadi dia akan pergi terus kerja apa yang dia kena buat macam tu. Itu untuk member. Sebab tu member paling mudah lah, dia terus dapat apa yang dia dapat saja. Yang panjang yang kena buat tu adalah yang berstatus monitor atau leader tu yang panjang sikit. Koordinator pun selalunya once dia assign, dia selesailah tugas dia tu. Tapi monitor dengan leader tu banyak sikit lah kerjanya sebab dia nak kena key in dia punya projek ni apa dan juga kena assign member. So peranan yang paling penting yang dekat situ untuk menggerakkan workspace. Okay, next. Okay, jadi ini you all tak boleh nak nampak skrin ni sebab ini adalah skrin admin. Jadi kalau yang sebagai koordinator, macam saya cakap tadi, yang di-assign sebagai koordinator, dia akan dapat skrin yang dia punya sahaja. So sebagai contoh, kalau level dekan, TD, PP, dia akan nampak skrin yang akademik 2021. Dia akan dapat yang itu. Bila dia klik tu dia akan nampak yang ini ni sebab ini di dalam sini duduknya PTJ, PPB. Tapi yang kanan kiri lain tu tak boleh nak nampak lah yang lain tu semua tak boleh nak nampak. Kalau member lagi dia tak akan nampak skrin ni sebab dia akan terus pergi yang ke projek yang dia dapat tu. Okay, so next. Okay, so once tadi tu macam contoh ni tadi koordinator. So koordinator bila dia klik akademik, so dia akan cari di mana maksudnya dia akan terus dapat pusat pengajian bahasa. So dia akan dapat pusat pengajian bahasa. Next. Okay, next. Okay, so kat situ so maknanya you all akan nampak ni je. Yang banyak-banyak tadi tu you all tak nampak sebab dia akan nampak hanya yang dia designkan untuk apa. So kalau tengok kat bawah tu manage by tu, itu adalah koordinator yang kami pihak admin PSPR kita assignkan. Jadi hanya yang nama-nama ada dekat dalam situ yang boleh dapat skrin yang macam tadi yang daripada depan sampai ke sini. Okay. So kalau kita tengok kat situ, itu contohnya pusat pengajian bahasa, berapa prestasinya sekarang. Maksud dia macam tu, yang atas tu. So itu adalah prestasi untuk keseluruhan PTJ. Jadi macam pusat pengajian bahasa saya tengok projek dia banyak. Saya tengok projek dia banyak tu. So makin banyak projek, dia pembahagi dia tu makin banyak lah kan sebab dia kira per task. Jadi dia daripada semua makin banyak projek yang kita create kan dan makin banyak
task, jadi makin banyak pembahagi dia tu, jadi prestasi akan makin rendah kalau kita create projek banyak tapi tak ada isi. Sebab dia dikira per dia tu berdasarkan pada yang itu. Jadi saya tengok banyak juga tadi tu dah di key in ada projek banyak tapi tak ada content dalam tu. Jadi dia menyebabkan calculation tu akan memberi kesan lah. Jadi macam dia nanti akan jadi rendah. Okay, next. Okey, jadi ni kita ambil contoh yang pusat pengajian bahasa. Ini yang di dalam situ apa yang ada. Sebenarnya ini banyak lagi kan, ni saya ambil satu screen saja. Jadi ini adalah kalau tengok yang peratus-peratus tu macam saya cakap tadi, pengiraan peratus itu adalah berdasarkan kepada jumlah yang kalau tengok dekat situ bawah progress performance tu dia ada bilangan. Jadi dekat situ tu dekat at a glance tu dia ada dia punya bilangan-bilangan projek. Jadi itulah menentukan calculation dia kat situ. Menentukan calculation peratus tu. Jadi ada kalau tengok macam yang sebelah 100%. Jadi dia akan kira berdasarkan kepada bilangan projek. Jadi makin macam saya kata makin banyak projek kita masuk tapi tak ada isi, jadi dia akan peratus tu makin rendah. Okay. So next. Okay, next. Ini sama, ini by project Okay, so ini adalah dah lebih kepada peranan monitor ataupun leader dekat sini. So yang depan tadi nak create tadi lebih kepada peranan coordinator nak assignkan. Jadi peranan coordinator actually dia sampai yang kat level depan besar tadi tu. So once dia dah assign, dah selesai dah. So yang utama adalah yang kat projek ni. Sebab projek ni lah yang menentukan workspace tu bergerak sebenarnya. So once koordinator yang dekat contohnya dekat yang panel bahasa Arab ni contohnya, dia dah dah diassignkan kat situ sebagai dia punya leader. So dia akan kena, leader dia boleh key in project, monitor tu pun dia boleh key in project. Monitor ni bos atas lah. Jadi yang leader tu khusus untuk projek tu dia kena key in. Biasanya leader ni peranan dia lebih banyak untuk key in dekat projek kat sini. Jadi nanti once dia dah kena key in, lepas tu dia kena assign member kat situ kan, yang tengah tu ada member. So dia kena assignkan member. Dia kena assignkan member dekat situ tu. Jadi itu peranan utama leader. So kalau dia tak nak lantik leader, so dia terus sebagai monitor, so monitor kena buat semua. Kalau dia tak nak, ada yang tak dalam kaedah key in tu, ada yang tak nak lantik leader pun sebab dia kata dia nak buat semua, boleh. So maksud dia yang di assign sebagai monitor tu daripada A sampai Z dia kena buat lah, macam tu. Okay, tapi kalau ada leader, biasanya leader yang akan key in dia punya projek dan dia assignkan member di dalam tu sebab nanti dia yang nak kena pantau progress projek tu lah. Okay, next. Okay, so ini lebih kepada detail macam mana nak key in projek tu. Jadi saya rasa hampir semua macam dah mahir ni sebab ni simple je nak key in ni. So ini adalah peranan masih lagi leader atau monitor. Member tak akan dapat apa-apa selagi nama dia tak muncul dekat dalam yang sebelah kanan tu. Okay, sebelah kanan tu selagi tak di-assign member yang warna hijau tu, dia orang tak akan dapat apa-apa. Walaupun kita kata kita dah assign, tapi sebab nama dia tak di-assign lagi sebagai yang member color hijau tu, jadi tak akan dapat apa-apa. Jadi tu saya kata peranan leader sangat penting untuk assignkan dia punya projek ni kepada atas ni kepada member sebab projek yang key in adalah selalunya peringkat leader lah. Okay, next. Okay, back balik. So untuk yang melibatkan, oleh kerana ini melibatkan KPI untuk penilaian prestasi, jadi yang oren tu penetapan outcome atau sasaran pentinglah dimasukkan. So itu adalah apa KPI yang dah di-assignkan, dah dipersetujui bersama dekan, dah ada semua kan apa setiap member nak buat semua tu. Jadi untuk projek yang ini dia punya outcome dia apa, KPI apa yang ditentukan tu mesti kena di-key in dekat sini lah.
baru boleh nanti disemak dari segi pencapaian KPI tu. So yang penting kena key in dekat situ, outcome kat situ Okay, next. Puan Aziza, boleh saya tanya? Okay, boleh. Yang bahagian tadi yang first, yang assign, okay, yang warna oren tu kan, ni kan saya create, lepas tu saya create dengan Ustaz Hadi. So kalau macam saya dah create Ustaz Hadi, saya kena add-kan juga ke ahli member panel ni, ataupun Ustaz Hadi boleh buat sendiri bila dah tahu panel panel Arab ni? Okay, jadi yang penting adalah kena bagi tahu leader apa yang dia kena buat. Kalau nak minta semua leader uruskan, so kena bagi tahu leader and then leader boleh buat semua. Once dia dah dilantik sebagai leader, dia memang ada ID untuk update, untuk delete, untuk add member, semua dia ada. Cuma dari segi communication tu, adakah macam saya kata tadi, adakah monitor yang nak key in atau dia nak suruh leader yang key in. Jadi itu lebih kepada penyerahan projek lah. So kalau nak minta leader kena key in dan assign member semua leader buat. So kena dibagi tahulah baru dia boleh buat lah. Dari segi sistem semua allow. Cuma adakah dia tak secara automatik terus dapat macam engkau leader, engkau key in, itu sistem tak alert. Itu kira manusia yang kena alertkan lah, sebab macam saya cakap tadi, siapa yang ada ID sebagai monitor, siapa ada ID sebagai leader, automatik dia datang dengan power dekat dalam workspace. Cuma communication tu kena diterangkan apakah peranan leader, nak suruh dia key in dan assign member, ataupun monitor kata tak apa walaupun engkau leader aku nak buat semua. Macam tu. Itu kira apa tu human punya intervention lah. Okay. Terima kasih. Right. Okay. Tapi siapa-siapa yang ada ID monitor leader, dia punya power dia sama. Member je yang tak ada apa-apa power. Dia cuma ID, engkau bagi aku projek, aku kena buat. Tu je yang member ni. Okay. Next. Aziza nak tanya sikit boleh? Okay, boleh. Boleh tak agaknya kalau kita dah assign someone to become leader atau monitor, ada email generate kepada mereka? Tak ada Email semua kita dah minta, PTM sebenarnya dah buat, tapi kita belum dengan PTM, so kita pun belum ni lagi lah. Minggu depan baru kita ada meeting dengan PTM, baru kita akan secara formal inform. Kita akan inform kepada PTJ apa yang perubahan-perubahan baru yang kita ada semua tu, kita akan inform secara rasmi. Kita memang dah minta dekat PTM dan dia dah buat, cuma kita pun belum testing lagi benda tu, jadi kita akan test dulu apa semua macam mana, nanti baru kita akan keluarkan email secara rasmi kepada PTJ semualah. Tapi insyaAllah dalam masa terdekat ni akan boleh dah. Sebab yang itu semua memang permintaan utama daripada semua staff hari tu, dan PTM memang dah buatkan sebenarnya. Cuma kita akan test run final sebelum kita inform kepada semualah apa perubahan-perubahan. Macam yang tadi yang saya tunjukkan tadi, semua tu memang kita minta, so dia dah masukkan. So nanti bila kita pergi live, saya rasa mungkin ada 2-3 lagi yang kita boleh tunjukkan tambahan-tambahan baru yang akan membantu dari segi key in workspace ni. So yang kita minta utama actually especially dari segi reporting, insyaAllah sebelum hujung tahun nanti reporting tu akan boleh keluar yang membantu pegawai penilai pertama dan pegawai penilai kedua untuk keluarkan report daripada workspace ni. Kalau tengok sekarang kan macam dia tak boleh di-generate kan, dia cuma macam ni satu projek satu, tapi lepas ni kita memang dah minta lah report-report semua tu. Jadi insyaAllah lah dalam masa terdekat kita akan cuba settlekan sebelum sebelum maksud dia yang bila nak buat penilaian prestasi kepada penilaian prestasi untuk workspace ni di aktivitinya tu, insyaAllah kita akan keluarkan report tu. Okay, so yang ni clear tadi Okay. Assalamualaikum Puan. Maaf. Waalaikumsalam. Saya nak tanya bahagian penetapan outcome tu. Boleh Puan ulang sekali lagi apa yang biasa kita isi kat bahagian tu ya?
untuk setiap Okey. projek? Dalam dia ada dua. Kalau untuk konteks macam berkaitan dengan SKTU, kita akan masukkan apa yang telah digazetkan dalam SKTU. Dalam konteks untuk staff punya KPI, dia adalah berdasarkan apa KPI yang telah dipersetujui antara dekan dengan setiap staff kan. Setiap staff dah ditetapkan KPI masing-masing. So outcome dekat situ itu yang perlu di-key in. So yang kena key in tu adalah kat peringkat monitor tadi tu lah. Yang peringkat KTD ataupun kat peringkat KJ. Dia yang kena key in tu sepatutnya. Sebab itu adalah KPI daripada atas yang perlu diturunkan kepada bawah. So yang bawah tadi lebih kepada nak laksanakan projeknya. Jadi dekat outcome tu pentinglah di outcome yang besarnya kan. Contohnya untuk saya tak pasti dekat yang PPB buat macam mana, adakah ada satu projek ramai ataupun satu projek satu. Sebab setiap PTJ ni cara key in ni berbeza-beza. Cara penentuan KPI-nya berbeza-beza. Jadi dekat situ bergantunglah kalau macam satu projek satu orang, so satu KPI, so KPI-nya kena masuk kat situ lah. Jadi mungkin kalau satu projek ada 2-3 member dan setiap member tu contohnya ada 3 member, so kena capai 3 KPI. So understood lah kat situ ada 3 KPI yang kena dicapai secara bersama, maksud dia macam tu. Jadi itu terpulang kepada setiap ni cara nak key in tu. Sebab penentuan KPI ni memang setahu saya semua you all dah finalizekan lah. Okey, baik. Terima kasih Puan. Okay. So yang ni okey yang jelas yang especially yang assign member ni yang selalunya ditinggalkan. Dia key in project tu tapi tak di-assign member. Jadi member tak dapat info. Okay. So next kita pergi yang perincian sikit. Okay, so ini macam bila biasanya kat sini yang untuk add new task ni lebih kepada member lah. Okay, sebab tadi biasanya leader peranan dia akan habis sampai dekat key in project tadi tu. Okay, ataupun ni jadi bila tugasan dekat sini yang add new task ni biasanya pun leader akan masukkanlah kerja apa yang dia tadi dah ada project, so kerja apa yang nak kena dibuat ni dia kena masukkan kat situ. Jadi yang member create task kat sini ni member. Okay, yang create task ni maksud dia tadi project dia contohnya mengadakan persidangan. Tu nama project dia dah di-assignkan. Jadi untuk member bila persidangan tu KPI dia contoh mungkin apa tu yang dia kena buat adalah menguruskan promosi contohnya. Jadi kena buatlah kat situ. Jadi bila dia key in project tu, dia punya evidence base dalam sistem, kita dalam workspace kita tidak ada upload button sebab kita tidak nak upload semua di dalam sistem ni. So apa yang kita perlukan adalah member boleh share dia punya link, sebab kalau ikut sekarang ni hampir semua you all menggunakan apa panggil next. You all gunakan ni kan apa panggil Google Drive kan. Okay, jadi dia boleh share sahaja dia punya link tu di dalam workspace ni. Jadi next. Okay, so dekat sini contohnya nanti kat situ bila you all dah pilih apa aktiviti yang nak dibuat, so dekat create activities ni you all boleh letakkan link tu sahaja. So nanti bila ada link tu boleh boleh diklik link tu, dia akan pergi ke tempat yang you all simpan tu lah. Maksudnya macam tu. Jadi kita memang tidak ada button untuk upload dokumen sebab kita lebih kepada untuk pemantauan projek sahaja. Okay, jadi dokumen-dokumen macam sekarang ni memang bila kita dah WFH apa semua ni kan, hampir semua dokumen kita share menggunakan 360 tu ataupun di dalam Google Drive. So gunakan kaedah macam biasalah. Jadi just masukkan kat situ evidence dia tu apa yang dia dah buat dan dah dibuat tu, contohnya keluarkan surat dah keluar apa semua tu. Jadi dah share sahajalah dia punya link di mana dokumen tu disimpan.
Jadi itu je sebenarnya yang penting untuk dikemaskini, sebab nanti dekat peringkat atas dia biasanya dia nak tahu apa evidence yang kata ni dah buat. Maksud dia macam tu kan. Jadi just share link sahajalah. Kalau kita kemaskini dia punya aktiviti memang dah ada, tetapi evidence based kita buat macam tu. Okay. Jadi saya rasa untuk peringkat ini saya rasa pun macam you all dah tak ada masalah sangat pun, sebab saya tengok hampir semua dah buat pun. Cuma mungkin familiarization sahaja yang saya nampak untuk kita nak buat tu. Okay. Cuba next. Okay, jadi kalau kita lihat di sini, ini contohnya yang ni lah macam saya kata tadi, aktiviti apa yang nak dimasukkan tadi dekat situ, dan kalau ada dokumen yang nak di-share ke apa sebagainya, kita akan share di dalam kita punya aktiviti tu Cik Aziza ada soalan dekat chat tu dari Dr. Zulida, katanya kalau saya salah tahun dia akan appear overdue, boleh saya modify tak? Kena tanya dulu sebagai apa. Kalau member tak boleh, kalau dekat dalam projek, kalau dalam contohnya yang sini yang dekat create activities tu kan dia ada dia punya kat situ, jadi dia hanya create saja. Jadi bila dia nak betulkan, dia kena kat depan tadi tu option dia kena delete projek yang dia dah key in, task yang dia dah key in tadi tu. Ataupun kalau dia level dia leader, dia boleh update dekat dalam depan yang projek tadi tu, dia boleh update. Yang level atas tadi tu, maknanya monitor dia boleh update dulu tarikh tu, baru yang bawah boleh follow. Dia kena betulkan ke atas, dia tak boleh betulkan dekat peringkat bawah. Maksudnya jadi kalau peringkat monitor dululah. Monitor atau leader tadi tu. Jadi kat situ kena betulkan tarikh, sebab kat situ yang set tarikh. Jadi kalau yang bawah ni dia memang dia lebih kepada kalau salah tu dia cuma boleh delete dia punya aktiviti yang salah key in tadi tu. Tapi kalau yang melibatkan setting tarikh awal, kalau ada tarikh macam yang Dr. Zulia cakap ni, dia kena yang peringkat atas tadi betulkan. So dia tak perlu delete, dia cuma just betulkan edit je lah. Nanti saya akan tunjukkan dekat situ ada button edit, so dia boleh edit. Tapi maksud dia yang boleh edit tu yang level ada power tadi tu lah. Assalamualaikum Pak Aziza. Saya dah cuba pagi tadi, sebenarnya subuh tadi. Tahun tu dia kata maksimum adalah pada tarikh 31 Disember 2020. Sebab sebelum ni tak ada bahagi-bahagikan kan. Jadi kat situ kat silapnya. So bila saya nak edit kat situ tak boleh. Tarikh tu tak boleh ubah. Dia tarikh yang lagi depan. Tarikh yang depan lagi. Dia tarikh yang masa mula-mula yang depan sekali. Doktor sebagai ketua, sebagai leader Ya. Dia sebelum leader tu dia ada satu lagi yang coordinator set tadi tu. So dia yang depan tu kena ditukar, baru boleh yang ke belakang tu bertukar. Mungkin nanti Dr. Zulida kita boleh share screen nanti. Dr. Zulida mungkin boleh share screen, nanti kita Cik Aziza akan tengok macam mana. Boleh. Ataupun dekat chat ni boleh bagi dia punya panggil apa, projek apa, nanti staff saya checkkan dulu, so nanti senang kita nak tunjukkan. Okey, baik. Okey, terima kasih. Okay, right. Okay. So, dari segi key in, kita dah sebelum ni ada request button untuk delete apa semua. So kalau kita tengok yang ke kanan tu, ada yang biru kanan sekali tu. Dekat situ ada dua button. Button tu adalah button update dan button delete. Jadi kat situ maksud dia kalau ada kesilapan dah boleh edit dan juga boleh delete. Sebelum ni dia cuma ada button delete, dia tak ada button update. So PTM dah updatekan kat situ, dah tambahkan semua button ada, maknanya ada button delete, ada button update. Kalau tak dulu kalau salah semua terus kena tak boleh edit terus delete gitu je. Ya, jadi betul. Baru perasan hari ni ada edit. Ini yang kita minta tu hampir semua setakat ni alhamdulillah lah dia dah fulfill.
yang user dah minta tu kan. Jadi kalau perasan dah dua-dua, so ada button delete, ada button update. Jadi dah tak perlulah nak salah sikit semua nak kena tekan delete kan. Jadi dah boleh update kat situ. Kalau tak nak baru delete. So kalau just nak ubah suai, tekan button edit. Jadi itu antara yang PTM dah betul-betulkan berdasarkan kepada input-input sepanjang kita sesi daripada awal tahun tu, daripada tahun lepas sampai tahun ini. Jadi dia dah tambah baik. Jadi insyaAllah nanti kita akan hantar pemakluman kepada semua apa tambahan-tambahan yang PTM dah buat ni lah. Jadi dapat membantu kepada semualah. Jadi diharapkan lepas ini macam boleh lagi aktif lah isi workspace ni, sebab terutamanya yang button delete apa semua ni dah ada. Notification insyaAllah sebenarnya dah ada, cuma kita nak test dulu dekat peringkat kita juga macam mana benda tu akan function, sebab kita memang dah minta tapi dia ada banyak layer hari tu. Jadi insyaAllah kita akan maklumkan lah, tapi insyaAllah dalam masa terdekat ni akan ada notification. Jadi buat masa macam saya cakap tadi, kita boleh buat cara pemberitahuan yang macam tu lah. Sebab kadang-kadang sebenarnya kat email pun kadang orang tak perasan. Sebab bila dah macam satu je nanti masalahnya, kalau orang tu ada cross project banyak, jadi macam-macam lah dekat email dia akan masuk. Jadi itu satu jugalah sebenarnya, especially kalau mungkin dia sebagai leader ke, dia sebagai ketua yang ni, bila ni dia banyak jugalah dia akan dapat email tu. Jadi dia ada pro ada con. Notification tu macam member senang sikit lah sebab dia cuma nak mendapat macam daripada satu macam tu, tapi yang jadi ketua tu macam agak banyak sikit lah email-email yang dia akan dapat. So ini antara boleh saya tanya, dekat bahagian task tu kan, kalau contoh kita dah delete, dia akan affect progress tu tak? Progress keseluruhan, sebab bila delete tu dia masih ada dekat situ kan? Tak, bila delete dia akan hilang sebab sekarang ni calculation peratus tu dia berdasarkan bilangan task. So kalau kita tengok kat situ ada 2, 3, 4 contohnya ada 4 task tu yang atas tu So dia akan kira berdasarkan kepada task yang kita buat, sebab daripada task tu nanti ke next. Okay, dekat sini inilah penentunya. Kalau bawah tu kalau tengok klik update, yang ada button klik update tu, kat situ tu nanti dia akan menentukan yang yang kanan sekali peratus progress tu. Jadi setakat ni progress tu adalah manual intervention, maknanya memang user yang kena update projek dia ni dah siap ke belum. Jadi dia akan bergantung kepada sini untuk menentukan peratus depan sekali. Contohnya walaupun kat satu projek ni dia dah 100%, tetapi dia ada untuk satu projek dia ada contohnya 4 task yang dah di-key in, hanya satu task yang 100%, 3 lagi belum. So calculation dia depan tak akan dapat lah sebab dia pembahagi dia tu adalah per task bukan per projek. Jadi kalau contohnya ada projek yang salah, memang kita delete terus, sebab kalau tidak dia akan mengganggu dari segi peratus pencapaian projek. Sebenarnya projek tu tak nak tersalah key in ke ataupun tersilap ke, maksudnya macam tu, tetapi dibiarkan, nampaklah nanti projeknya tak tercapai. Jadi kalau ada yang task tu memang salah key in ke, memang sebenarnya redundant ke, jadi kena delete teruslah task tu yang kita key in tu. Jadi baru nanti reflect betul dari segi calculation ke depan peratus pencapaian dekat projek tu. Tu yang penting. Sebab tu tadi kita dah ada button edit tu. Sebelumnya dia cuma sebelum ni dia cuma ada button edit, dia tak ada button delete. Jadi bila delete pun kami terpaksa hantar pergi ke PTM sebelum ni lah. Jadi kalau yang ini you all sendiri dah boleh susun mana projek yang sebenarnya betul, mana satu bukan projek task tu, mana satu task yang sebenarnya betul, mana satu yang sebenarnya salah key in dekat situ. Jadi nanti dia akan sangat membantu dari segi calculation untuk peratus pencapaian projek secara keseluruhan. Okay? Okay, terima kasih.
So ada lagi yang nak tanya? Ya Puan Aziza, saya nak tanya boleh? Ya boleh. Okey, tadi Puan Aziza cakap kita boleh delete kan. Saya cubalah buat yang task untuk panel bahasa Arab ni. Sebab bila saya tengok ada dua benda yang perkara tak sama. Satu modul translasi, lagi satu menerbitkan modul. Kalau ikutkan dekat sini yang saya first tu dah sukses, yang second tu benda tu dah due. Bila saya delete, dia boleh delete. Cuma dekat sini status delete tu still remain kat dalam tu record tu masih ada, cuma dia appear delete nanti saya tengok sebab yang delete yang ni adalah baru yang pihak kita masukkan. Nanti kita pun dia tak terangkan lagi adakah dia macam tu, sebab yang kita minta hari tu memang macam gitulah lebih kurang. Sebabnya dia kata kalau kita delete terus nanti apa tu tak nampak dia punya history. Dia kata macam tu lah. Jadi kita akan tengok tapi kita akan tengok macam saya kata tadi, kita belum test adakah dia macam mana calculation tu. Okey. Yang kat depan tu. Sebab yang pentingnya sebenarnya peratus yang kat depan tu kan. Sebab kat sini saya tengok kat task list ni, saya cubalah Puan Aziza cakap delete kan. Saya dah delete, dia masih ada dekat dalam task list. Cuma status dia delete, yang lagi satu status dia complete. So dia tak hilang lah sebenarnya, kita cuma delete saja kan. Betul. Sebab dia hari tu bila misalnya kalau delete terus hilang, maksud dia nanti dari segi history audit bila dia tengok macam delete ni semua hilang macam tu kan. Jadi apa yang dia buat hari tu ikut cadangan PTM sebagai orang teknikal, dia kata benda tu akan reflect delete tu sebenarnya tak ada, tetapi untuk history dia ada tapi tak dikira dari segi peratus pencapaian prestasi. Dia kata macam tu lah. So nanti tadi yang ini tadi dah dibuat, nanti boleh tak letakkan dekat Nurul letakkan dekat apa ni panggil chat tu projeknya tu apa, sebab saya boleh testing nak tengok benda sebab dah buat kan, benda tu dah buat sebab saya ni kita orang boleh tengok dari segi pencapaian projek tu adakah dah berkurangan. Yang delete tu tadi ke? Yang delete tadi tu, adakah task tu dia reflect kat depan tu bilangan projek tu kurang. Okey. Sepatutnya kalau dah delete task, sepatutnya bilangan task kurang. Bilangan task saya tengok. Task tu kat depan lagi, bukan kat situ. Jadi dia tak nampak kat situ. Okey. Nanti saya ni tengok balik Puan Aziza ya. Okey, boleh. Terima kasih. So saya rasa yang dari segi taklimat secara slide ni saya dah selesai. So saya akan masuk ke live supaya kita dapat tengok sama-sama macam yang tadi tu. Sebab dia you all semua dah key in, jadi yang saya nampak kalau kita tengok yang kat live tu lebih mudah lagi lah untuk kita sama-sama go through. Jadi pun kita boleh tengok tadi pun yang Dr. Zulida punya isu tadi pun kita boleh tengok sekali dengan yang Dr. Nurul Nurul tadi pun kita boleh tengok sekali